Selamat kembali guys bersama saya Min87. Sejak PKP ataupun lockdown 2021 ni, aku akan buat satu gaming PC yang bawah 1000, maybe dalam harga 800 ataupun 700 gitu modal. So kat sini aku ada satu model motherboard Asus P8H61, iaitu soket 1155 Intel, DDR3 slot RAM 2, 1 GPU dan 3 PCIe. So motherboard ni tak adalah baru sangat, cuma motherboard lama. Kalau korang perasan, motherboard dia sebelum korang akan nampak pin ni. Tekan, tarik slow-slow, tolak dia ke belakang. Lepas tu kat sini aku ada Intel i5. Aku tak nampak sebab aku dah letak thermal paste. Thermal paste dia ni sebenarnya aku ada motherboard ni siap dia punya CPU. So aku cakap dengan dia asingkan, tapi dia dah pasang, so tak nak buat apa lah. So kalau korang perasan dekat CPU ni, dia macam ada satu boleh fokus tak? Okay, perasan tak ada segitiga kuning? Segitiga kuning tu akan ada sama dekat soket dia, segitiga punya ruang. Macam dekat sini kan. Korang nampak segitiga tu, korang kena matchkan benda tu dekat tempat segitiga tu juga. Mungkin motherboard ni aku tak nampak kot. Tapi untuk model CPU Intel ni, dia ada macam lekuk dekat CPU dia ni kan. Kalau perasan lekuk kiri kanan ni kan, lekuk tu ada tanda dekat dia punya soket kiri kanan dua tu. So basically korang kena ikut lekuk ni dengan diorang punya pin tu. Yes, macam tu. Secara slowly korang tutup, gentle sikit, tutup besi tu. Tekan, so slow. Lepas tu aku tak ada cooler yang mahal, so aku pakai cooler Intel je. So ini CPU fan dia, aku pakai cooler heatsink dengan kipas Intel. Pasang benda ni ada lubang dia macam ni. So dia pakai easy punya, tak pakai skru, dia pakai macam pin je. Dah masuk. Korang just tinggal tekan dia pin, so dia mudah tembus pula. Pastikan diorang dah masuk. Dah masuk, diorang akan suruh pusingkan. Ketatkan. Diorang ada arrow diorang, so kalau ke belakang ketatkan, ke depan it is what it is. So jari aku tak kuat, so aku akan guna ni. Sebab perasan diorang ada macam line tu kan. Aku guna yang ni untuk tu. So hati-hati, pusingkan ke belakang. Dah masuk. Dah siap install CPU dan juga CPU cooler. Kita perlukan RAM. Buka dua slot RAM. Buka dulu dia punya lock pin. RAM ni dia pakai DDR3. Sekejap. DDR3. So
Ni salah satu DDR3. Okay, kalau korang tengok RAM ni, okay, perasan tak ada macam gigi lubang ni kan? Okay, lopong ni. Okay, dekat RAM, dia ada satu slot ni. Perasan tak? Okay, itu cerita cara letak. Pastikan benda ni ruang dia tempat yang betul. Okay, ya, pause. Okay, pasal RAM ni, kod gigi dia dekat mana yang ada ruang macam pin ni kalau korang nampak. So, tekan sampai ada bunyi klik. Sebab benda ni akan automatic terus lock. Waina goyang-goyang kameranya. Okay. Apabila korang dah perasan, dia akan auto rapat lock ni. Okay, untuk second slot RAM ni. Kat sini aku pakai RAM DDR3 4GB 4GB. Semua sekali 8GB. Wih, goyang. Okay, dah siap. Okay, dah siap pasang RAM. Oh, chill. Okay, RAM dah siap. Kita pergi kepada casing. Okay, ni casing kita hari ni adalah MATX Nimitz TR1100. So, casing ni aku beli warna hitam. Dapat free 3 fan dengan kipas. So, tersilap aku dapat power supply free kot. Tapi power supply dia tak sesuai dengan spek. Untuk hardcore lah. So, bukan hardcore sangat. Cuma, kalau korang main game, korang tak boleh pakai bawah 200 volt, bawah 300 volt. Sebab nanti rumah macam senang kata terlalu rendah lah untuk main game pakai 200 volt. Okay, aku keluarkan PC dulu. So, ini adalah casing Armageddon Nimitz TR1100. 3 fan. Kaca ke? Tak tahu pula. Okay. Tempered glass. Kaca tu. Maybe. Okay. Dah masukkan RAM, dah masukkan CPU. Okay. Aku ni beginner PC builder. So, kena letak GPU dulu ke senang? Ataupun ini je dah cukup? Okay lah, tak apa. Aku letak ni je dulu cukup. So, tarik tepi. Untuk PC casing. Okay. PC casing ni buka. Ni kaca dia. Oops. Dan jatuh pula kamera. Skru dia. So, gabus dia ni boleh ambil buat keselamatan. Tak calar ke untuk korang. Lagi untuk kaca depan. Okay, done. So, lupa pula. Dia punya No. Come here. Okay. Untuk casing ni jangan kopek, please. Maybe diorang tak letak tutorial cara buka belakang ni. So, kalau korang tak boleh tarik, jangan kopak, jangan. So, tolak. Tak kuat. So, jap. Aku kena letak kamera aku.
So, okay. Okay, cara buka dia adalah tolak dari depan ke belakang dan unlock pin dia ni kan. Okay. Sampai dia terkeluar macam ni, barulah korang boleh buka. Yes. It is what it is. Okay, dah buka backplate dia. Letak mana yang selamat. Tak ada kotak. Okay, dah siap. Okay. Nak pasang motherboard. So, basically, kalau korang nak tahu. Sekejap ni. Ada tak? Benda ni, ataupun skru kecil ni, untuk motherboard punya stand. Supaya tak rapat dengan, inilah, takut elektrik apa semua ni kan. So, aku nak pasang, dah tunjuk korang cara pasang dia. Tapi, dia orang casing Armageddon ni dah siapkan. Ni ada ni, emas ni. So, aku tak boleh pasang. Thank you, Armageddon. Okay, before letak motherboard. Before letak motherboard, teruk bahasa. Okay, sebelum letak motherboard, kita kena letak IO shield. IO shield dia ada. IO shield dia. Ya Okay, IO shield dia kena pasang belakang ni. Okay, ni IO shield dia. Okay, korang perasan tak IO shield ni macam ni kan. Sebab dia ada dia macam apa, holder ni. Okay, korang tengok motherboard korang. Okay, atas sekali tu dia punya mouse dengan keyboard kan. Kan. Itu audio. Okay, ni mouse dengan keyboard ni. Korang tolak dari belakang. Alamak, stop pula. Ke aku buat terbalik ni, alamak, aku tampak. Oh tak, betul. Cuma tak kuat. So, disebabkan ni motherboard lama, so I wish kau kena pasang sendiri lah. Kalau motherboard macam baru ni, diorang dah sediakan I wish diorang. By the way, ni casing M80X, Micro ATX. Dan juga motherboard Micro ATX juga. Bukan middle tower. So, aku kena cut kat sini. Aku kena pakai dua tangan. Okay, dia punya IO shield dia dah pasang. So, kita letak motherboard. Okay, tengok dia punya ni. Ni stand ataupun tiang motherboard kita. Alihkan kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tengok ni dengan IO shield dia. Okay, betul. So, korang dapatkan sikit. Tengah. Okay, now kita pasang skru dekat diorang punya lubang yang diorang sediakan. Macam atas RAM ni. Okay, aku akan pasang 6 skru. Ikut korang lah, kalau rajin 6, kalau rasa malas buat 2, 4 gitu. Okay, ni. So, skru dia simple je. 1, 2, 3. Okay, ni skru dia. Okay. Cara nak pasang dia mestilah pakai test pen kan. Takkan pakai plier ke spanner ke. So, ikut korang, aku ada test pen aku yang jenis besar, pemegang besar. Ada juga yang jenis test pen untuk ni. Ikut keselesaan korang, tak semestinya aku paksa korang untuk pakai yang version macam ni. Macam aku suka pakai ni sebab depan dia ada magnet. Yang ni tak ada. Aku tak suka yang tak ada magnet. Malas. Okay, ni skru dia. Tengok, dah jatuh satu. Okay, cari lubang dia first. First lubang dia lekat sini.
Okey, tengok betul-betul masuk tak dekat lubang emas. Macam ni, macam tak masuk je kan. Okey, sampai tu korang masukkan dia punya ni, skru dia. Mana je macam tak masuk je. Yup. Memang tak masuk. Struggle. Okay, masuk akhirnya. Okay, dah masuk satu. Aku nak masukkan yang bawah ni pula. Second screw. Sekejap, ni skru dia ke? Okey, betul. Takut salah pula. Okey. Yang atas rem. Kalau skru dia terlepas pun kita boleh ambil balik. Sebab apa? Dia pakai magnet. Itu salah satu special lah kalau screwdriver hujung dia ada magnet. Tak perlulah susah sangat nak ambil balik. Okay, last pula. Oh, kenyang. Alhamdulillah. Okey, dah siap pasang motherboard. Okey, motherboard pun dah pasang. Kita buat kabel management. Kita buat simple-simple dulu. Yes, power supply. Okey. Power supply Okey, power supply. Kita pakai Kings 550 volt. Ini apa? ATX. ATX 550 volt. Tu je. Okey, ni power supply dia. Kabel. Okey. Ni adalah slot power supply. So now kita balikkan PC casing kau untuk pasang power supply pula.
dan dah start power supply. Okay, pastikan benda ni ataupun ni dekat yang tempat disediakan dekat sini. Dan kipas dia pun hadap ke bawah. Ingat, kipas hadap bawah. So, masukkan. Okay, letak tolak sikit ke depan. Okay, pasang dia ikut yang skru ni. Ikut skru dia lah yang sesuai. Sukuru. Okay, dah siap. So, power supply dah siap. So, motherboard, RAM, power supply. Okay, hard disk, HDD, aku tak ada SSD. So, ni GPU, no. Seagate WD biru 500GB. Okay, ni WD biru 500GB SATA. Okay, kat sini kita ada SATA kabel dan juga power supply punya ni. Okay, kita akan letak hard disk ni bawah ni, sebelah power supply. Okay, kita letak dia. Apa pun kita perlukan kabel SATA. Sheneki SATA kabel. Just sambungkan je dulu. Okay, ni kan macam ada bentuk apa ni, L ni. Ikut sama dia, L. Okay, aku tak ni. Sekejap, aku letak kamera aku. Okay, ni hard disk dia. Satu kabel dia. Okay, dah siap. Kabel power supply. Cari kabel power supply yang ada macam SATA. Ni 4 pin. Ni motherboard. Turbo graphic card punya. Okay, dia akan ada banyak macam ni. So, kita ambil yang ni. Cuba kat sini. Tengok L dia. Ni 4 pin. Sikit lagi. Okay, dah masukkan. Kita letak dalam casing. Okay, dah tu kita kena pasang skru pula supaya hard disknya tak terbang-terbang kat dalam isi. So, sini ada 1, 2, 3. Pastikan hard disknya ikut lubang dia.
Okay, kalau korang perasan kat sini, hard disk aku ada lubang dia dekat sini. Ini hard disk. Kalau SSD dia pakai 4 lubang tu. Okay, tengok dia punya ni. Yup, memang ada lubang. Tu dia. Okay, dah nampak. Ambil skru, kita ketatkan. Okay, dah siap hard disk. Ni hard disknya dalam tu, dekat sebelah power supply ni. Ni untuk slot SSD. SSD pun boleh letak atas power supply. Dua ni. Okay, sekarang ni graphic card. Haha, benda yang ramai orang macam, wow, graphic card. Okay, aku nak cakap graphic card kita orang bukan tak ada, cuma tak maju lah. Kita orang pakai graphic card biasa je. So, sekejap aku cari graphic card. Ni graphic card low profile. So, ni pun low profile. Okay, Okay, aku nak cakap jangan tengok kotak dia fake. So, kita ada graphic card Asus GT730. Sekejap aku keluarkan. Okay, dekat sini aku ada graphic card GT730 Asus kat sini graphic card GT730 2GB DDR3 made in China. So, graphic card ni bagi aku okey je. Aku ada graphic card yang sama, cuma low profile. Sekejap. Okay, yang ini graphic card 730 Asus juga, tapi low profile. Macam ni. GT730 SL 2GB DDR3, tapi low profile. Low profile ni biasa orang guna untuk PC yang macam office lah. PC HP tu kan. HP yang kecil tu. Okay. So, okay, jom pasang. Okay, ni mana buatnya. Okay, ni dia tempat GPU punya slot. Okay, korang tekan ni. Oh, dah terbuka Okay, tekan ni keluar. Okay, kalau kau perasan kat sini kan lubang. Sebenarnya benda ni tertutup tau. Korang boleh buka. Itu dia macam ada zinc ringan. Korang kena buka tau. So, buka benda tu. Betul, korang tengok pin ni. Ada pin kosong ni. Pastikan dia sama macam RAM. Dia ada macam tempat pin ni. Ni lock dia. Okay, masukkan. Okay, korang kena tengok juga bahagian ni. Ni dia punya, apa nama? Dia punya air shield dia. Oh, okay. Korang lupa something. Iaitu Okay, dekat graphic card belakang ni, iaitu PCIe slot ataupun GPU slot, korang kena buka ni first. Aku lupa, sorry. Sekejap, mana aku punya touchpad. Nah, ni. Oh, ni. So, pastikan korang buka ni. Okay, ni jari korang tekan dari dalam. Okay, ni dah keluar kan. So, jangan buang besi ni. Simpan. Okay, baru boleh pasang grafik card.
Okay. Jap. Oh, boleh zoom. Oh, okay. Okay, dekat sini korang ni buka pin ni. Swissy dah buka. Ni pun dah tadi aku lupa nak buka tu. Okay, ni grafik cardnya. Let's go. Besi ni yang dekat ada ruang ni, ruang atas ni. Sebab dia akan ada macam lubang skru ni kan. Ni nampak lubang ni dengan ni. Maybe ni ke? Ni aku rasa ni. So kita masukkan. Okay, lock. Done. Okay, ni graphic card. Kita siap tu. Okay, make besi ni tadi. Ni dia punya tu. No. Pasang balik. Silau kot kamera aku, tak nampak. Screw. Tataratat. Oh. Okay, dah pasang. Graphic card pun dah siap. Okay, graphic card, power supply, RAM dah. Okay, now kita kabel. Bahagian kabel. Let's go. Benda yang aku ni tak suka. Kabel. Okay, kabel management semua. Sekarang ni. Ini USB 3.0. USB ni laju. So, dekat motherboard ni tak ada untuk slot USB 3.0. So, kalau korang nak pakai USB 3.0 ni, korang kena ada PCIe 3.0. Contohnya, macam ni. USB 3.0. Plug dia macam ni. Kabel macam gini. So, kalau nak pakai ni, kau kena... Tu, nampak tak benda ni? Ini untuk slot dia. Lepas tu, kena pakai power supply 4 pin. Dengan ni. So, aku akan buat episod baru. Ataupun video baru untuk pasang USB 3.0 PCIe slot. Okay. Jom kita sambung ke... sambung siapkan PC kita. Okay. So, ni kabel ni kita tak tahu tak mana. Letak sini. Okay, done. So, kalau korang perasan, kita punya kipas ada 3 kan. Okay, aku cabut satu untuk jadikan dia outtake. Sebab 2 ni jadi intake. Dia masukkan angin. Lepas tu panas, takkan kita nak ni. Kita kena satu untuk keluarkan. So, aku gunakan atas. Keluarkan angin tu ke atas. Sebenarnya boleh je ke belakang, tapi aku saja nak smart sikit. Aku letak atas, so lampu dia ada ke bawah lah. Okay, kita nak try benda ni hidup tak. Kita dah pasang graphic card, RAM. So, aku ada monitor ni. So, ni RGB kabel. Okay, ni kabel PSU, power supply. Kita pasang belakang dia ni. Kabel RGB. Saya dekat kabel graphic card. Okay, done. Okay, hidupkan. Ya.
Okey, ni pun dah siap. So tinggal keyboard dengan mouse. So keyboard, mouse. Aku ambil mouse ni. Keyboard. This one. Berat. Okay. Okay, aku akan pasang jap lagi. Itu saja. So, kat sini kita review mouse iMax, iaitu High Precision Gaming Mouse. So, mouse ni company dia aku tak tahulah. Tapi yang penting gaming mouse dia ni nice. Ada extra tu button, and ni kalau rasa tak nak double click, kita tekan satu klik tapi efek dia double click. So ini mouse. Okay. Boleh pasang. Okay, keyboard. Wait. Okay, done. So ini adalah gaming keyboardnya, iaitu Space Warship GK17, dan mouse yang unknown. Tak apa, nanti aku letak kat description semua. So monitor pun unknown. PC je tu monitor Acer. Okay, let's try. Siap. So kita dapat motherboard, detect, CPU. Okay, kita dapat keyboard, mouse. Yes, mouse. Earphone. Yup, kita dapat ke BIOS. Perfect. Windows boot. Yup, dapat window. So basically aku beli hard disk ni ataupun HDD siap Windows 10 OS. So aku tak perlulah susah install. Aku tu terus boot drive. Macam tu je lah. This way. Ada angin.
Okay. Done. So, satu PC dah siap. Akan datang. Aku buat review. Maybe headphone. Or anything yang aku rasa aku nak buat. Maybe PC baru. So, stay tuned. Like, subscribe and share. Bye-bye.